Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Lan nasbira, kami sekali-kali tidak akan bersabar, dapat sabar makan sejenis makanan sahaja. Sejenis makanan tu dua makanan, tapi jenis tula lah. Iaitu kita ada nota di sini 116. Man, al-manna, man ialah sejenis makanan yang manis, pekat macam madu, atau macam kalau kita kata tempat kita ni macam beledar, agar-agar. Ia turun dari langit seperti embun. Ini Allah SWT bagi kepada mereka salah satu mukjizat Nabi Musa ni. Allah SWT bagi kepada mereka semasa duduk, orang panggil di tih tu, pada tih tu, duduk situ tengah-tengah pada pasir, tak ada berapa, makan tumbuhan tak ada. Jadi adanya tu lah Tuhan buat turun. Tuhan buat turun, dia macam embun itu, dan jatuh ke atas batu tu, melekat situ. Mereka pun ambil. Makan hot tu lah. Salwa pula sejenis burung macam puyuh, jenis burung puyuh. Itulah makan. Dua jenis makanan tu. Lamalah duduk dalam keadaan begitu. Jadi sehingga akhirnya lalu mereka kata ni, wa idh qultum, kenangilah ketika kamu berkata, wahai Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Mereka tahu Nabi Musa ni Nabi Allah, dan seorang yang bertuah, doanya makbul. Dia suruh minta doa. Dia suruh minta, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard. Minta doa dengan Tuhan lah. Tak tahan dah kita ni, puas dah makan hak ni. Begitu cerita dia. Jadi kalau boleh tak minta dengan Tuhan lah. Hasil tumbuhan bumi ni, sayur-sayuran, bawang kita nak makan lah. Teringat masa duduk Mesir dulu. Duduk Mesir, ni cerita dia lepas lari daripada Fir'aun ni. Cerita ni lepas lari daripada Fir'aun, terbelah laut. Terbelah laut tu dia pergi ke Tur Sina. Situ. Duduk situlah. Selama 40 tahun duduk situ. Lama duduk situ. Fir'aun mati dah, naik Fir'aun lain pula. Gitu. Duduk situ makan hak tu. Kerana itu pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami. Kalau mu minta tak, mestilah kira jenis saya Allah SWT mengeluarkan untuk kami tumbuh-tumbuhan bumi berupa sayur-sayuran, mentimunnya, gandumnya, kacang dalnya, dan bawangnya. Nak menumis situ pula. Jawab Musa, adakah kamu mahu menukarkan kehidupan yang hina dengan kehidupan yang lebih baik? Mana nak benda tu boleh dah dulu. Kita kan boleh dah makan benda lagu tu. Tapi kita dalam hina, jadi hamba abdi orang. Dijajah. Dijajah. Dah teruk sekali kita. Jadi sekarang ni Allah SWT melepaskan kita. Nak dapat kemerdekaan ni bukan senang. Perjuangannya. Nak menjadi umat yang jiwanya merdeka tu. Lama dah duduk di bawah Fir'aun tu, duduk jadi hamba abdi. Jiwa, fikiran pun jadi fikiran bangsa yang dijajah. Nabi Musa kata, kalau nak benda tu, ni hak hidup kita ni ke arah nak hidup yang mulia. Hidup penuh kemerdekaan. Kalau bon nak makan hak tu je, nak numih, nak bergula, nak berkari, apa semua tu, dia kata, pergilah ke mana-mana negeri. Ihbitu Misra. Pergilah ke mana-mana negeri. Kerana di sana kamu akan boleh dapati apa yang kamu minta itu. Fa innalakum ma sa'altum. Apa yang kamu minta itu boleh dapat. Balik Mesir semula pun boleh dapat juga. Mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kemiskinan dalam keadaan itu. Dan sudah sepatutnya
Mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Jadi kita ada nota di sini 117. Jadi kehinaan itu di zaman itulah, di zaman berkenaan, bukan sepanjang masa. Bukan sepanjang masa kata mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan itu, maskanah. Bukan sepanjang masa. Pada masa itulah seketika tu. Bukan sepanjang masa. Kerana Allah SWT berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatkanlah mereka, wahai Muhammad, ketika Musa, yang ini Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenangilah nikmat Allah kepadamu ketika dia menjadikan dalam keadaan, dalam kalanganmu beberapa orang Nabi. Ini tidak hina bangsa yang ada beberapa orang Nabi ni. Dan dia menjadikan kamu bebas merdeka setelah diperhambakan oleh Fir'aun dan kuncu-kuncunya. Ini Allah SWT suruh Nabi SAW bagi peringatan kepada orang-orang Yahudi di zaman dia. Mana selepas tu mereka hidup merdeka, mulia. Dapat Nabi-Nabi lagi selepas daripada tu. Selepas daripada Nabi Musa. Dan dia memberikan kepadamu apa yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Maksudnya pernah. Jadi sejarah Bani Israel ini ada pasang surut dia, ada turun naik dia, ada masa mereka itu dihina, ada mereka itu jadi mulia, jadi raja-raja, jadi nabi-nabi pun ada di kalangan mereka. Kemiskinan yang tersebut di dalam ayat ini tidak semestinya berarti mereka menjadi papa kedana. Tak mestinya yang disebutkan kemiskinan di sini maskanah itu maknanya papa kedana dan tidak memiliki apa-apa selama-lamanya, tidak. Perkataan al-maskanah dalam bahasa Arab boleh juga berarti tidak mempunyai harta yang mencukupi. Jadi dalam keadaan tu sejarah hidup mereka tu ada di suatu peringkat. Orang kata hidup di beba cukup je makan. Nak kata nak makan tak langsung, tak ada langsung, ada juga. Tapi susah. Walaupun ada juga sedikit sebanyak hartanya, ini berdasarkan firman Allah berikut. Jadi begitulah kalau kita baca Quran ni kan, sejarah yang dia sebut Bani Israel itu bukan untuk Bani Israel saja. Itu contoh. Kalau kita tengok bangsa kita, ni alhamdulillah lah, sedang nak banding dengan orang kata zaman Jepun, zaman penjajah dulu. Zaman penjajah dulu kan nak makan pun susah. Nak makan, nak cari kerja pun susah. Pergilah ke negeri orang. Ada pergi ke Burma, ada pergi ke Thailand, macam-macam pergi nak cari rezeki. Orang kita suatu ketika dahulu. Kalau kita tengok learn ni, naik orang pakat berembuk nak mari tempat kita. Walaupun kita berasa tak puas hati semua kan. Tapi orang tu mari. Maknanya lebih senang lah daripada tempat lain. Tempat lain tu ada, tempat dia pun nak makan tu tapi susah. Begitulah manusia ni, perubahan hidup dia. Bangsa-bangsa umat ni memang begitu. Ada ketika susah, ada ketika senang. Ada ketika dijajah, ada kemudian dia merdeka. Memang begitu. Bangsa-bangsa. Bangsa kita pun pernah melalui zaman dijajah itu, kita dijajah oleh berbagai-bagai penjajah. Kemudian sekarang ni kita orang panggil merdeka lah. Merdeka. Begitu juga. Kita tengok sekarang ni mana-mana pun ada semua ni lagu ni. Ada semua. Jadi kalau kita tengok kepada kaitkan dengan bangsa dia ataupun umat tu memang begitulah. Memang begitulah. Baca apa ni, Safwan baca. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
Bermaksud, adapun perahu itu maka ia adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku membocorkannya dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap buah perahu yang tidak cacat. Jadi kita nak ayatnya dalam ayat tadi, waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Maskanah tu tidak semesti maknanya bila kata miskin mana apa-apa kedana. Tidak. Sebab apa kalau kita tengok kepada ayat ni, ni nak hurai al-maskanah tu dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi maskanah tu makna miskin. Miskin ni tu benar ke? Tak. Cuba kita tengok sini. Adapun perahu itu maka ia adalah kepunyaan orang-orang miskin. Jadi orang miskin pun ada perahu juga di. Ada perahu dia tidak teruk sangatlah. Boleh ambil tambang orang nak pergi seberang-sebelah sana, boleh buat menangkap ikan, boleh macam-macam lah guna perahu tu. Ada juga. Harta tu tidak kata tak ada langsung. Itu keadaan maskanah. Jadi dalam ayat ni disebutkan waduribat alaihimudz zillatu wal maskanah. Tidak nak makna apa-apa kedana. Sebab itulah daripada sinilah ulama-ulama mengatakan fakir dengan miskin ni, fakir tu lebih teruk lagi, lebih susah lagi. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Dalam ayat tersebut, zakat-zakat ni diberikan kepada atau untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dua golongan tu. Jadi kalau kita tengok berdasarkan ayat ni, miskin tu lebih baik keadaannya daripada fakir. Daripada fakir. Fakir tu memang papa kedana. Papa kedana. Miskin ni tak sampai ke peringkat tu, tapi susah lah juga. Susah juga. Tidak kata senang kata. Jadi mereka tu dalam keadaan tu seperti kita lah. Seperti kita dulu boleh makan sampai penjajah pun boleh. Maka tapi banyak perkara lah kurang. Semua bergantung dengan orang. Tak bebas. Jadi kaya pun tidak kaya supaya bangsa yang menjajah kita tu. Kaya dia tu. Bangsa menjajah tu sampai beberapa keturunan pun pada makan waktu nenek dia dulu dah. Harta tu, begitu kaya. Kita ni tak. Kalau kita tengok kepada bangsa kita learning pun kalau kita tengok, sebenarnya bangsa kita ni tak ada maju banyak sebenarnya. Kalau kita tengok realiti kita lah. Lepas pada penjajah, masa penjajah susah. Mula-mula merdeka tu pun susah. Jadi saya sendiri dan orang-orang hak sebaya dengan saya tak ada lah. Tengok tu zaman susah. Zaman apa nama ni, budak-budak ni tak tahu benda tu. Zaman orang cebok air dengan upih. Cebok air dengan upih tu. Pakai julah kayu tu. Tu nak mandi. Kolam begitu. Susah. Tandas pun tak ada dalam rumah. Buata pun. Susah tu. Tidak seperti orang hok maju. Dak. Lepas tu senang sikit. Senang sikit pun nanti nampaknya tak berapa sedap pula. Kerja-kerja pun banyak tak ada. Dulu kalau kata orang pergi tu kan, gembira lah pokoknya ada masa depan orang kata. Learning tu. Tidak gitu. Tak ada banyak generasi. Senang kita tu. Senang kita tu tak ada banyak. Dia tak jadi lagu tu. Dia nak supaya bangsa maju sungguh. 7 keturunan. Boleh lagi. Dia tak payah buat kerja. Waktu nenek dia cari dulu, harta bukan main banyak. Tapi dia penjajah lah. Dia ambil harta negeri orang juga dulu. Bila dia ada Israel ni tu. Dia kemah dah lah, maju dah lah. Dia tu dari segi ketenteraan, dari segi gapo kata dia nak lawan dah sekeliling dia Arab tu. Pula dia jadi gitu. Ada tu bangsa dia lah tu. Supaya kau duduk perang ni di Ukraine ke apa, 80% Yahudi. 80% Yahudi. Bahasa senang tak kira. Mata duduk. Dia nak buat hak tu Yahudi, negara Yahudi hak besar. Israel itu hak kecil jadi. Tiba-tiba jadi perang tu. Tu cerita dia lah. Sama-sama kafir pun dia ada masalah juga. Nak rayak dia bangsa dia tu mengatur selera. Jadi dia ada peringkat-peringkat.
Peringkat-peringkat. Begitulah nasib bangsa-bangsa. Kalau kita tengok dalam Quran, dia cerita gitu. Cuba kita tengok diri kita sendiri, bangsa kita, orang lain pun sama. Sama. Baiklah. Patut pun mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Balasan itu ialah kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dari perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Jadi dalam di sejarah Bani Israel ini macam-macam ada peringkat dia mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal tu nenek dia tu nabi-nabi daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Tu nenek dia lah. Tu nenek Nabi kita juga, tapi dia tu lebih ramai nabi tu dicelah-celah tu. Sampai kepada Nabi Isa tu ramai. Jadi ada yang mereka bunuh nabi-nabi itu sampai ke peringkat tu, teruknya jadi perangai tu. Jadi sebab itu mereka ni dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Kerana mereka menderhaka dan sentiasa melakukan pencerobohan. Itu perangai dia ni. Jadi Tuhan ayat orang yang terpilih, bangsa yang terpilih pun kalau mendapat kemurkaan Allah tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Kalau pandai apa, pandai ala kejahat. Allah tak ada hati perut. Orang kata, dia jadi gitu. Bangsa ni. Dengan sebab itu, dan apa sebab jadi gitu? Sebab ni, sebab langgar perintah Allah. Padahal dia ada kitab suci, ada apa dia ubah kitab suci tu. Tak saya pakai ajaran kitab suci tu. Lawan pula nabi-nabi dia tu. Sampai ke peringkat bunuh. Orang-orang yang menegakkan kebenaran, dia lawan. Akibatnya Allah murka kepada mereka. Ini semua pengajaran ni. Pengajaran kepada bangsa lain, kepada umat lain. Bukan nak tuju kepada Bani Israel saja, itu sebagai contoh dalam Quran. Baik di sini ada penderhakaan dan pencerobohan yang mereka yang berterusan telah mendorong mereka membunuh para nabi dan melakukan apa yang telah mereka lakukan. Antara hak besar kesalahannya, jenayah dia selewengkan, dia ubah kitab suci yang sepatutnya jadi panduan, jadi pedoman kepada manusia, punah gaduh orang itu. Sebab apa? Dia baiki, dia tukar. Itulah jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel. Ia bersesuai dengan firman Allah. Baca apa ni Safwan. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepadamu?" Maka bila mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka dari mendapat petunjuk. Dan sememangnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, derhaka. Baca. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Bermaksud, dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya, dan dia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini perangai dia. Perangai ni lah yang menyebabkan mereka itu dimurkai Allah. Orang-orang lain pun sama. Kalau buat lagu tu, terutamanya orang yang mendapat kitab suci. Allah SWT tu cari pasal belakang tu. Cari pasal belakang tu. Jadi benda-benda gitulah. Dia padahalnya kita kata Bani Israel ni antara hak Nabi dia hak paling banyak mukjizat dia boleh tengok. Dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Nabi Musa lagu tu pun dia ada saja buah nak mengganggu tu, menyakiti tu. Sehingga Nabi Musa kata di sini,
Lima tu'dzunani, kenapa kamu menyakitiku? Padahal kamu tahu bahawa aku ini Rasulullah, Rasul Allah kepada kamu. Apa dah tu? Ada saja dia. Apa buat dia dah tu? Belakang tu jadi Kristian. Padahal Nabi ajar molek-molek daripada Nabi secara langsung tu. Bukan daripada ulama-ulama biasa. Lagu tu pun kalau tidak mensyukuri Allah, kalau duduk apa ni Allah. Ni falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau kita tengok ayat asal lagi ni, ini secara khususnya berkenaan dengan Nabi kita, tapi Nabi lain pun gitulah juga. Kalau menentang ajaran Rasulullah, sesudah terang nyata kepadanya kebenaran, duk ikut jalan orang-orang yang tidak beriman. Jalan orang lain duk tu. Kalau lagu tu, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya. Tapi pada hari akhirat besok teruklah. Inilah ancamannya. Sumpah je siapa-siapa pun dia jadi gitu. Sebut Bani Israel, Yahudi di dalam Quran ni sebagai contoh, kena ingat gitu. Jangan kita rasa kita tak ada kena mengena, tak ada kait gapo. Ada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa sahaja di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh. Jadi ayat ni pun satu hal juga. Ramai hak keliru ni. Jadi dia ingat agama mana-mana pun asalkan betul. Tak apalah jadi termasuk dalam hak ni. Mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Dan tiada lagi sebarang ketakutan. Jadi dia faham ayat ni tak apa, agama ni bebas beragama mana-mana pun asalkan percaya pada Tuhan. Asalkan kita jujur jadi baik gitu. Padahal tidak gitu. Itu silap lagu tu. Ini nota 119 sesuai dengan syariat Islam. Kalau ikut tu beriman dengan Allah kemudian sesuai dengan ajaran Islam yang mulia dan sunnah Nabi itu dengan syarat tu. Adapun kalau beriman, apa ni kita kata? Kalau semata-mata beriman, lepas tu dengan Yahudi dia, orang Nasrani beriman dengan cara dia, Sabi'in, sebuah bintang dan macam-macam lagi, macam-macam pendapat ulama berkenaan dengan Sabi'in ini. Siapa saja di antara mereka itu yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh pada dua tiga perkara ni, tak kena itu. Dia mesti kena ikut syariat Nabi sezaman. Kalau zaman Nabi Musa kena ikut Nabi Musa lah. Kalau apa dia buat Yahudi tu kena ikut Nabi Musa lah zaman tu. Dan percaya kepada hari kemudian tu tetap ada juga, amal soleh tu kena ada juga. Orang-orang Nasrani yang ketika Nabi Isa tu ada tu, dia ikut beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh di zaman tu. Tapi apabila masuk zaman Nabi kita, tak boleh dah. Tak boleh dah dia nak bawa agama Nasrani, Yahudi, kau gapo-gapo hak sebelum tu. Semua boleh katakan kebanyakan agama dalam dunia ni hak sebelum Nabi kita. Hindu, kau Buddha, kau gapo kau sebelum Nabi kita. Banyak daripada sebelum Nabi Isa lagi. Agama tu ada. Tak boleh dah pakai hak tu. Bila Nabi kita mari ni, Nabi terakhir mari, dia kena terikat dengan Nabi terakhir. Sebab kalau kita perhati pun, kepercayaan kepada beriman kepada Allah dia sudah berubah dah, lari dah. Tak ada dah beriman kepada Allah. Tauhid pun tak ada dah. Agama mana-mana. Macam kita tengok Kristian, lari dah jadi tiga Tuhan lah. Hindu jadi kepada beribu-ribu Tuhan lah, macam-macam. Hari kemudian pula lari dah. Tidak sebagaimana ajaran Nabi-Nabi yang sebenar. Hari kemudian dia mati. Dalam kelahiran yang lain kita jadi golai. Itulah akhirat kita. Jadi punah. Jauh lagi. Padahal tidak begitu. Kalau kita tengok katak buru tu, katak tu, boleh jadi orang tu, kata dia. Orang yang mati dah dulu jadi katak buru. Tu akhirat dia lah tu. Tu hari kemudian dia.
Ada agama yang faham gitu. Oh, dah tak betul dah tu. Jadi yang boleh membawa amal soleh kelak ke mana? Tu pun tak betul dah ajaran-ajaran agama ada dalam dunia. Jadi kalau tak dapat hak ni pun asas ni pun tak dapat, tidak. Kena ikut Nabi kita, Nabi yang terakhir. Itu sebab kita kata di sini sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam selagi ada masa tu sebelum hari Nabi kita, ialah pakai hak Nabi itulah. Tapi bila mari Nabi kita, tak boleh dah. Dia mesti kena ikut sunnah Nabi SAW. Orang Islam pun gitu juga. Orang kafir pun gitu juga. Kerana Allah telah berfirman, baca Safwan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Bermaksud, turutlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin selainnya. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Baca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari kiamat, dan dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah. Jadi ini berdasarkan ayat-ayat ni Allah suruh tunggu ma unzila ilaikum min rabbikum. Jadi Quran hak terakhirnya diturunkan. Manusia ni Tuhan suruh tu ikut hak tu. Dan Tuhan larang ikut selain daripada hak tu. Sebab kalau nak tunggu pun tak boleh, dia tak betul dah konsep percaya kepada Allah tu. Tak ada dah, berubah. Percaya kepada hari kemudian berubah dah. Orang panggil amal soleh tu tidak jadi amal soleh dah, jadi benda lain amal soleh tu. Dengan sebab itu terpaksa kena ikut ni. Kalau nak dapat petunjuk, kalau nak dapat apa yang sebut dalam ayat tadi, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kena ikut Nabi, kena ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bukan ditujukan kepada orang Islam saja, orang Islam lebih-lebih lagi. Orang kafir pun begitu juga. Uswah hasanah itu untuk semua manusia. Kepada orang yang mengharapkan keredaan Allah dan hari kiamat, begitulah dia akan turun. Tidak ada sebarang ketakutan dan tidak ada duka cita. Mereka juga tidak akan berduka cita. Itu jaminan Allah. Kalau beriman, percaya kepada hari kemudian, dia sebut asas-asas tu. Amal soleh ada tu sebab Nabi tidak sebut Nabi tu tukar-tukar. Dulu Nabi lain, syariat lain. Tetapi asas dia tu, dia mesti agama ni kena ada percaya kepada Tuhan, percaya kepada hari kemudian, dan amal soleh tu dia kena ada. Jadi Tuhan jamin kalau ada hak tu dan betul cara dia, sekarang ni tak mungkin dah boleh betul hak lain. Tak dapat tidak kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tidak nak cara hadir, tidak nak cara jauh kan. Tafsir Quran dengan Quran kita tak pergi jauh lah. Tapi kalau nak sebut hadis dah banyak lah. Misalnya kan Nabi kata kalau Nabi Isa ada lah ni, Nabi Isa ada, dia kena tunggu aku. Dan memang pun bila Nabi Isa turun di akhir zaman tu untuk bunuh Dajjal ke apa tu, dia turun nak syariat Nabi kita, memang dia turun. Betul lah sebab Nabi royak tu. Kalau Musa kau, kalau Isa kau hidup lagi, dia kena tunggu aku syariat ni. Tu baru jadi molek. Baik. Ini tidak apa ni, takut, tidak ada sebarang ketakutan, kebimbangan. Mati pun tak apa, tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada duka cita. Itu jaminannya terhadap apa yang terlepas dari mereka di dunia. Tak akan jadi sedih, tak akan jadi duka cita, tak dapat dunia pun. Orang yang kalau betul-betul beriman kepada Allah dan ikut cara Islam, kerana tidak ada satu pun pahala bagi amalan baik yang telah mereka kerjakan di dunia terlepas dari mereka di akhirat. Allah berfirman, baca apa ni Safwan.
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Bermaksud sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Jadi kalau apa tidak sedih, tidak takut, sebab semua hak kita buat ni tidak sia-sia. Semua bermakna. Ada, kita akan dapat hasilnya di akhirat. Dan kita pula percaya kepada akhirat. Tak boleh hari ni, boleh esok, tak apa. Sebab kita duduk simpan piti lah. Duduk simpan piti, tak apa, kita suka, gembira. Sebab apa, kita tahu kita tukar banyak. Kita akan boleh guna, akan datang. Gitu. Jadi tak ada duka cita, tak ada sedih lah. Tidak kata penat saja. Hari ni Tuhan sebut innal ladzina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Baik, di dalam Quran Allah telah beberapa kali membuat kenyataan berupa jaminan kepada orang-orang atau golongan-golongan manusia tertentu bahawa tidak ada kebimbangan. Bukan setepat ni kan Tuhan kata. Tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, tidak ada duka cita kepada mereka. Ini bukan setepat ni ya. Bahawa tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Siapakah mereka? Kalau kita nak tengok dalam Quran. Dan di dalam surah-surah manakah ia disebutkan? Di bawah ini ada beberapa ni. Cuba kita tengok sini. Semua ni ada sebut. Kalau begini, jaminan sama. Supaya dalam ayat kalau kita baca ni, baca apa ni, Safwan. Yang pertama baca. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepadamu petunjuk daripadaku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Cuba perhati di ayat ni kan. Ni zaman mula-mula tu ada dengan isterinya Hawa tu dikeluarkan daripada syurga. Tu ada sebut dia. Kalau mari petunjuk daripada aku, pakah tu, ikut tu. Bila kamu ikut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serupa dengan ayat yang kita baca tadi. Jadi bila kita tengok hak ni nak dapat hak ni kita tengok ni ikut panduan ni lah. Nombor satu, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tuhan jamin dah. Faman tabi'a hudaya. Kalau petunjuk mari kepada kamu, dibawa oleh mana-mana rasul, siapa-siapa yang ikut petunjuk aku, maka tidak ada sebarang kebimbangan. Sini pun sama. Iaitu orang yang ikut petunjuk daripada Tuhan. Orang yang ikut kitab suci dia. Gitulah. Seterusnya baca. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ni yang kita baca saat ni kan. Kita baca saat ni di sini ayat ni lah. Jadi kita jumpa di sini tak apa, baca seterusnya apa ni Safwan yang ketiga. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sama juga. Baca lagi. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima,
mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini sama juga. Ini antara orang yang akan dapat hak dijamin oleh Tuhan ni. Tak akan jadi susah hati, takut dalam kehidupannya, dan sedih tak ada. Iaitu orang yang belanja harta mereka di jalan Allah, lepas tu tak ada menyebut-nyebut pemberian dia, ungkit-ungkit, tak ada. Dan tak ada menyakiti hati orang yang menerima tu, dia bagi tu apa-apa tu. Selain daripada orang yang lagu ni dapat pahala, dia tidak akan ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan dalam kehidupan ini. Hidup dia akan jadi tenang. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sifat orang yang tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada susah hati, tak ada sedih. Dia kalau dia tu hidup dia begini. Ini dalam Quran sendiri semua. Teruskan. Bagi yang kelima, الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. baca lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sama juga. Ni pula dia orang-orang lagu lain pula. Orang beriman, beramal soleh, mendirikan salat, memberi zakat. Ni tetap jaminan Tuhannya, lahum ajruhum 'inda rabbihim, ni tetap ada. Satu. Itu hak akhirat. Dalam dunia ni la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sama juga. Itu kelebihan dia. Itu hasil dia bila kita jadi orang beriman, beramal soleh, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Di samping hak lain-lain itulah. Cuba kita perhati, sama janji Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan baca. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Dan juga mereka bersukacita dengan kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudaranya, orang-orang Islam yang sedang berjuang, yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, iaitu bahawa tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ini antara orang yang dijanjikan dengan janji yang sama. Baca lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabiin dan orang-orang Nasrani, sesiapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan segala rasulnya meliputi Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka tidaklah ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Baca lagi. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bermaksud, dan tiadalah kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa amaran. Kemudian sesiapa yang beramal soleh, maka tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka,
dan mereka tidak akan berduka cita. Sesiapa yang beriman dan melakukan beramal soleh, boleh aslaha, melakukan kebaikan, sesiapa yang beriman dan melakukan kebaikan, ini beramal soleh dah juga. Kalau dalam ayat lain dia sebut amilus salihat, wa amilas salihah, gitu. Jadi janjinya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun juga. Terus lagi. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud, wahai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Apa jalan? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Bermaksud, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Jadi kena ni dia sebut wali-wali Allah. Kalau kita tengok ayat ni, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah lah. Tak usah cari hak lain, tak payahlah. Duk cari hak duduk guling tengah jalan tu lah. Tak tahu cuma cuci ke apa tu bukan. Itu fahaman orang kita hak salah. Hak salah. Jadi wali-wali ni jaminan tak ada kebimbangan, tak ada takut, tak ada sedih hidup, bahagia hidup, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah wali-wali Allah berdasarkan Quran. Kau banyak bertakwa, kau tinggi kewalian dia. Gitulah. Walaupun tak ada nampak kamak, tak ada nampak berapa orang kita ni nanti tengok kamak baru dia kata tu wali. Padahal tidak nanti lagu tu gamuk-gamuk lain banyak benda-benda pelik. Kalau kita panggil kamak lah. Padahal dia tu ajaran sesat, ajaran salah. Tidak Islam pun. Banyak benda-benda pelik berlaku juga. Itu tak ada jaminan. Dia kena beriman. Kok mana-mana. Tidak beriman tersayaklah. Ada benda pelik tahu mana pun. Tidak bertakwa tersayaklah. Dia tidak wali. Dia tidak wali. Itu kena faham tu. Sebab benda pelik ni dia bukan diperolehi orang-orang yang baik saja. Pelik pada pandangan orang lah. Orang-orang kafir pun dia atas dasar istidraj, dia panggil istidraj. Tuhan boleh bagi juga. Tuhan boleh bagi. Tukar-tukar sahih tu apa? Apa kurangnya? Pelik kan? Tapi adakah itu wali Allah? Tentu sekali tidak. Baca-baca lagi. Ini semua berkenaan perkara yang sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi kita sama, cuba perhati. Jadi ayat yang ada jaminan ni ada berapa ni? Di sini ada 12 ayat. Dan kita kena perhatilah. Lagu mana Tuhan sebut orang lagu tu. Cuba kita menghayati apa yang disebut oleh Allah. Ikut. Tentu jamin. Akan dapat Tuhan jamin. Akan dapat. Tapi kita tunggu sungguhlah. Kena istiqamah. Rabbuna Allah tetap di atas pendirian itu. Kemudian istiqamah. Istiqamah dia kata. Akan apa?
Tak seharusnya dia akan dapat. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang ni ayat ni. Lepas tu, dan kenangilah ketika kami mengadakan perjanjian denganmu, supaya berpegang teguh dengan ajaran-ajaran agama, dan kami angkatkan gunung ke atasmu, Tur Sina. Ini cerita Bani Israel, sambil berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Mana Tuhan pesan suruh ikut kitab suci yang dia turunkan. Ini cerita hak dulu. Jadi kitab suci kitanya Quran. Jadi samalah. Kita kena tunggu Quran, pegang kemah waktu lah. Pegang kemah waktu. Jadi di sini wa rafa'na fawqakum ad-dur khudhu ma atainakum biquwwah. Wa rafa'na fawqakum ad-dur, dan kami angkatkan Tur, Tur Sina itulah gunung tu ke atasmu, angkat. Jadi angkat lagu mana? Di sini kita kena tengok ayat lain pula. Inilah maksud tafsir Quran dengan Quran tu. Di setengah tempat kadang-kadang kita tak apa jelas. Tengok tempat lain. Bila tengok tempat lain, nampaklah lagu mana? Itu maksud tafsir Quran dengan Quran. Baca, sehingga ia benar-benar berada di atas kepala. Jadi bukit tu kan, dia melekat dekat tanah. Bukit tu hak biasa, dia memanglah duduk atas tanah. Tiba-tiba bukit tu naik. Macam nak menimpa mereka. Itu apa yang berlaku kepada Bani Israel. Di zaman Nabi Musa dulu, ceritanya. Siapa banyak mereka tengok tu pelik-pelik. Nabi Musa ni banyak sekali mukjizat dia. Itu pun ada perangai sama. Tak ada lama ada tubik lah pula perangai dia. Gitu. Tapi nak rayaknya manusia ni setara Nabi Musa tu. Kalau perangai tu ada perangai, tak jadi juga. Sebab tu guru hebat setara mana pun kalau anak murid tu ada perangai, tak jadi, payah. Setara tu teruk tu ada Nabi Musa, jadi. Tapi jadi pun tak ada lama. Adalah pula. Tapi memang gitu pun sifat manusia ni, sifat manusia pun gitu. Mula-mula tu dia ingat lagi lah. Seperti kita ni Tuhan mari Covid 2 tahun tu aku ingat lah mula-mula takut. Ingat ramai mati ni ingat. Lepas tu lama-lama sikit. Tak khabar pula lah. Gitulah. Manusia sifat manusia dah gitu. Jadi cuba apa ni? Siapa yang baca ni pula. Jadi ayat ni lebih menjelaskan lagi hak kita baca tadi. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bermaksud, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tur Sina ke atas mereka, yakni Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa kitab Taurat yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu, amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang kita warafa'na fawqakum tur. Kami angkatkan atas kamu tur itu. Angkat tu lagu mana? Kalau kita tengok dalam ayat ni, dia jadi sepuawat tu naik. Lepas tu kau dekat macam nak menghempak mereka. Takutlah. Rupanya Allah SWT nak menarik perhatian supaya mereka tu beringat. Apa dia? Pegang teguh dengan kitab suci Allah bagi kepada Nabi dia tu, iaitu kitab Taurat. Dan amalkan betul-betul apa yang ada di dalam. Itu perjanjiannya. Berjanjilah di situ. Mereka pun berjanjilah di situ. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu. Apa yang kami berikan kepadamu tak ada sebut sini. Apa yang kami berikan kepadamu itu apa? Di sini tidak disebutkan dengan terang apa yang diberikan kepada mereka, dan diperintahkan mereka supaya berpegang teguh dengannya. Cuma disebut apa yang kami berikan kepada kamu. Tetapi ia disebutkan
Di dalam firman Allah berikut. Baca Safwan. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Bermaksud dan kenangilah ketika kami kurniakan kepada Musa Alkitab, Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya, yang membezakan di antara kebenaran dan kepalsuan, supaya kamu mendapat petunjuk. Itu kami berikan kepada kamu tu kitab dan Al-Furqan. Kemudian, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Nak jadi bertakwa ni kena ikut Quran lah, ikut kitab suci. Barulah jadi bertakwa. Dia akan jadi dengan sendirilah kalau ikut ajaran kitab suci Allah di zaman masing-masing. Kalau kita ni ikut Quran, dengan sendirinya akan jadi manusia yang bertakwa. Bila bertakwa tu alladzina amanu wa kanu yattaqun, jadi auliyaillah. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah. Bila jadi orang-orang yang dikasihi Allah dengan sifat tu, ya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia ada waktu lah, jaminan tu dengan sendiri. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Thumma tawallaitum. Kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu berada dalam golongan orang-orang yang benar-benar rugi. Lepas pada berjanji itu, paling pula. Begitulah sifat manusia ni. Sama ada berjanji betul, seperti yang berlaku kepada Bani Israel ni, ataupun orang-orang lain. Tidak ada janji, tapi macam ada janjilah. Setiap kali bila Allah SWT turunkan bala dia, tak macam kita ni, ketika tsunami mula, beringat sebentar, takut, amal nak pergi kelop patah tak berani. Lepas tu lama-lama lupa lah. Itu sifat manusia. Lama-lama dia galak pula, sejunung pula takut. Lepas tu benda lain pula baik. Ini semua peringatan Allah. Kalau nak kira tak ada limpah kurnia Allah dan rahmatnya pada padanya perangai manusia yang tak ada pendirian lagu tu, Allah SWT tak ampunkanlah. Jadi rugilah. Tapi tidak, Allah SWT Maha mengasihani. Dia tahu manusia ni lemah, manusia ni kurang banyak. Jadi sebab itulah ada, sentiasa ada. Walaupun setara Bani Israel ini teruk gedimbu ni, pun Allah SWT tidak lepas. Kalau bila mereka balik, patah balik, bertaubat, ingat kepada Tuhan, Tuhan terima selalu. Tak kira bangsa Bani Israel sampai kelan ni pun. Lepas tu di kalangan mereka pun sampai sekarang ni ramai orang-orang Islam. Orang Islam. Tapi orang majoritinya tidaklah. Orang majoritinya musuh lah, jadi musuh. Niscaya kamu berada dalam golongan orang-orang yang benar-benar rugi kalau sifat Allah tu tidak begitu. Tetapi Allah ni tidak begitulah. Di sini Allah, di sisi Allah pada hari pembalasan kelak, benar-benar rugi. Bila tu benar-benar rugi tu? Benar-benar rugi di sisi Allah pada hari pembalasan kelak. Kerana Allah berfirman, ni rugi, paling ruginya, benar-benar ruginya besok bila mati. Dalam dunia tu ada dah ruginya. Kadang-kadang Tuhan beri nampak, kadang-kadang tidak. Terlepas kita berasa tidak rugi, tapi tidak, sebenarnya rugi sebenarnya akhirat. Kerana Allah berfirman, baca Safwan, fa'budu ma syi'tum min dunih qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Bermaksud setelah kamu mengetahui pendirianku ini, wahai kaum musyrik, dan kamu masih juga berdegil, maka sembahlah kamu apa yang kamu kehendaki, yang lain dari Allah. Kamu akan mengetahui akibatnya. Katakanlah lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi dengan sebenar-benarnya ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari kiamat dengan sebab perbuatan mereka memilih kekufuran atau kederhakaan. Ingatlah yang demikian itulah kerugian yang nyata. Jadi inilah ni sebut dia, Tuhan suruh sembahlah apa yang kamu nak. Ikutlah sembahlah.
apa nak selain daripada Allah ikut. Ini ancaman itu. Suruh tu bukan suruh-suruh. Bukan suruh boleh kita bebas nak menyembah apa saja yang kita nak. Ini orang panggil amar litahdid. Perintah di sini, suruh di sini, suruh ancam dalam bentuk ancam. Dalam bentuk ancam. Tapi kalau kita buat ikut area kita, ikut kita nak, sembah apa yang kita nak, itulah hak rugi. Hak rugi sebenarnya ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka di hari kiamat. Itu paling rugi. Rugi dalam dunia rugi dah, memang sedih dah. Tapi hak lebih sedihnya rugi ni rugi akhirat. Rugi akhirat ni kalau tak kena, itulah hidup ni. Tak kena menyembah selain daripada Allah. Syirik, melakukan syirik, melakukan maksiat, tidak melakukan ketaatan. Itu yang menyebabkan rugi belaka tu. Merugikan akhirat. Kadang-kadang tak nampak rugi itu dalam dunia. Jadi Tuhan kata ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian hak benar sebenarnya. Hak nyata benarnya kerugian di akhirat besok. Kerugian dalam dunia dia sementara aja. Suk-suk apa nama ni, pendak-pendak letih-letih, tak cekap pun dia mati habis. Cerita dunia ni sekat tu je. Paling-paling tinggi pun. Kadang-kadang tu habis sebentar aja. Lepas tu kan ilah tak ada. Begitulah. Hak dunia ni kalau akhirat besok kan sama-sama sepanjang masa. Hak tu tak tahannya. Hak tu hak rugi sebenarnya. Jadi ini apa nama ni yang dalam ayat tadi, kalau tidak kerana walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, nescaya kamu jadi orang-orang yang benar-benar rugi. Tapi dia sentiasa ada tujuannya dalam hidup ni, orang yang nak membawa manusia kepada kebenaran. Dia sentiasa ada. Tuhan pun tidak kata seorang Nabi tak ada, sesat, tak ada Nabi dah mari. Tak. Dulu ada semua Nabi. Itu maknanya Tuhan itu sayang kepada hamba-Nya manusia ini. Supaya tidak rugilah. Supaya tidak rugi dunia dan akhirat. Supaya itu ada semua Nabi. Kemudian hak terakhirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita kira-kiranya pada dia aja untuk selama-lamanya sampai kiamat. Dan untuk menjaga ajaran dia tu, walaupun dia tak ada, dia ada pengikut-pengikut dia yang setia. Orang panggil yang pandai, yang tahu ajaran dia. Yang jaga ajaran dia tu. Iaitulah alim ulama. Ini ada semua. Itu rahmat Allah SWT tu. Rahmat Allah SWT kepada manusia. Yang sentiasa mengingatkan manusia. Ini tak betul. Kalau buat benda tak betul tu kan lama-lama jadi syirik. Syirik tu kan rugi kan. Waktu tak tahan. Jadi sentiasa ada orang yang beringat semua. Nak pergi Allah kau syirik, ingat royak lalu. Royak lalu. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Yang akan ada orang lagu tu. Nampak lari sikit, bagi peringatan selalu. Dia ada semua nak itu tu. Sepataya kereta lah agaknya. Lama-lama nak pergi laki semacam. Nak pergi laki semacam. Jadi belok. Nak pergi lakannya semacam. Dia jadi gitu manusia ni. Tapi kalau ada dia jaga tu, dia tengok, dia bagi peringatan, maka selamatlah. Selamat. Tak ada lagi rugi dunia akhirat tu. Itulah maksudnya. Jadi kita sampai sekat ni malam ni ayat 64 surah Al-Baqarah. Jadi seterusnya kalau kita nak tengok ni nota yang ke-6, nota yang ke-6. Oleh kerana tak ada lagi nota tu, tak bagi malam ni lah 65 ni, insya-Allah kita akan minggu depan mulakan dengan nota yang ke-6 daripada ayat 65. Untuk malam ni setakat itulah dulu. Sebagai mukadimah setelah lama cuti lah. Kau kena perih derah lah ni lah. Slow-slow dulu lama. Alhamdulillah. Kita ni tu habis lagi keluar masa kan. Untuk mengaji, untuk insaf, untuk sedar dibaiki keadaan kita gitu lah. Sedekahlah lah. Mepehkanlah seluruh dunia. Pelik juga tu. Tak pernah berlaku dalam sejarah seluruh dunia begitu.
Ujian Tuhan sungguh lah. Lepas tu nampaklah sebelum pada tu kita tak perhati molek. Perhati molek. Suruh duduk di rumah pula. Nabi wayak dah rupanya. Suruh duduk di rumah. Kalau nak selamat duduk di rumah. Pakai duduk pesan gitu belakang kan, pakai Perdana Menteri mana-mana pun suruh duduk di rumah. Waktu paling selamat. Duduk di rumah lah kita dah. Tak menaga, tak buat kerja apa pun selerok sikit baru tu. Sikit baru tu kata anak buih lah. Dia duk buat apa ni, penangkis perlu berpandu. Duk buat kau tu, duk kau dia takut orang serai. Tak ada, tak payah serai kau tu. Kau ni habis berselerok. Bagai tak suka. Bagai tak suka. Lagu tu kalau Tuhan nak buih. Mana-mana kaya tu semua mentah jadi bankrupt berapa ramai. Kalau dapat nafas baru pun berapa ramai. Boleh tengok lah. Boleh tengok. Situ kita nampak lemah berlaku berhadapan dengan kuasa Tuhan, ya Allah. Lemah. Jadi kita Tuhan beri lagi masa ni, Tuhan beri ni moleklah. Ambillah pengajaran. Dan baikilah hidup kita. InsyaAllah baik untuk akan datang. Hanya setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Jadi kita kalau boleh dah, lepas pada ni seterusnya dalam sekitar masuk Isya tu cepat-cepatlah sembahyang sunat. Lepas tu kita sembahyang Isya. Lepas tu dalam 15 minit lepas pada tu katakanlah 8.30 Isya, cepat-cepat kita selesai 8.45 tu kita start dah. Begitulah berubah mengikut keadaan masa tu kan. Mana sekitar 15 minit. Lepas tu kita start lagi. Supaya tidak lewat sangat kan. Kadang-kadang dia Isya ni lewat. Jadi akan datang kita gitulah lebih kurang. Dalam 15 minit selepas masuk Isya. Jadi orang molek kalau nak mari cepat, mari Isya sini. Gitu. Kita boleh sudah cepat. Macam malam ni 10 tak. Tapi kita lewat juga malam ni. Jadi semula dalam 15 minit gitulah. Cukup dah tu, dah tu. Nak sembahyang, nak gapo, sembahyang sunat, dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.